Hai rakan-rakan, hari ini saya nak berkongsi sikit lah pandangan saya terhadap dua headphone ni. Ya, dua headphone daripada KZ. Model yang pertama ZS10 Pro, yang satu lagi EDX. Yang ni harga 130 lebih, ini dekat RM20 saja. RM20 lebih lah. Kalau rakan-rakan cuba buat sikit survey dekat Shopee kan. Okay, so saya nak terangkan sikit keistimewaan dua headphone ni, dan headphone ni sesuai untuk siapa ya. So sebelum tu saya nak jelaskan, saya memang seorang peminat music. Saya dengar banyak jenis lagu daripada oldies. Oldies tu merangkumi jazz, oldies punya dance ya. Sampai hari ni saya dengar K-pop, ya, saya dengar lagu pop Inggeris, saya dengar sikit rap, ya. So saya memang minat pelbagai jenis lagu, termasuk sekali orkestra lah kan. Okay, so yang ni saya nak cakap headphone ni dulu, EDX. EDX ni rupa dia macam ni, ya, rupa dia macam ni. So saya tak akan buat unboxing lah, sebab I rasa rakan-rakan boleh jumpa banyak video dekat internet atau YouTube unboxing dia. Tapi itulah, ni box dia asalan, saya tak buang apa-apa lagi. So dia ada satu kertas dekat luar, dalam dia ada plastik yang headphone dia masuk dekat sini kan. Dalam dia ada plastik yang melindungi kabel dia dengan manual dia lah kan. Dan dia ada bagi ear tip lah. Dia punya ear tip silikon ada 3 pasang. Sepasang tu dia dah pasang dekat earphone. 2 pasang lagi saiz berlainan, masih dalam sarung plastik ini. Saya tak pakai sebab yang sedia ada yang dia dah pasang tu memang sesuai untuk saiz telinga saya lah. So kotak untuk ZS Pro serupa saja. So saya tak akan buka lah. Okay, so earphone ni EDX yang harga RM20 lebih. So apa kelebihan earphone ni? Earphone ni memang murah lah sebab dia RM20. Kalau berbanding dengan earphone contohnya Sony ni earphone yang rakan-rakan boleh cari yang paling murah. I cakap pasal earphone yang ori ya. Jangan pula pergi buat survey yang tak ori. Mestilah lagi murah kan yang ori. Earphone yang ori yang dekat Sony biasa yang kita boleh beli dekat RM50 lebih, RM60 lebih. Bunyi dia best tak? Bunyi dia best. Tapi bunyi ini dengan bunyi yang Sony headphone tu lebih kurang sama bestnya. So kepada rakan-rakan yang nak headphone yang murah, boleh dapatkan ini. Bunyi dia, bass dia cukup kuat, memang cukup kuat. Treble dia, frekuensi tinggi dia memang mencukupi. Dan vokal dia untuk frekuensi tengah tu, vokal lah, frekuensi yang berkenaan dengan vokal tu. So bila kita dengar lagu vokal tu memang memadai. Okay, so headphone ni dia lebih kurang tahap Sony punya headphone yang harga RM60 lebih ya. Kelebihan headphone ni satu lagi adalah kita boleh keluarkan kabel dia. So maksud dia apa? Maksud dia kalau headphone kita, wire kita dah rosak, sebab I dah beli 2 headphone Sony, 2 wire pun rosak. Wire rosak dia bukan dia putus tau, tapi sebelah headphone dah tak dapat dengar bunyi lah, sebab dekat dalam wire dia dah putus ya. So wire ni kita boleh beli daripada Shopee untuk nak ganti. Dari segi kualiti headphone ni, saya pernah jatuh sekali, beberapa kali lah. Dia memang dah koyak, dah terpisah plastik dia. Saya pakai super glue balik, okey sajalah. Bunyi dia tak ada perubahan, dia masih okey lah. Tapi itulah, ini sebab plastik kan, dia tak berapa tahan lasak. Tapi dari segi bunyi dia memang
saya rasa cukup lah kepada mereka yang casual listener yang memang dengar pelbagai jenis lagu kan. Nak main game pun boleh. Mic dia okey, memang okey. Saya pakai berapa video yang saya record tu pakai mic ini. Sorry mic bukan dekat sini mic dekat sini. Yang ada switch ni. Mic dia okey, recording suara dia memang clear lah kan. So untuk saya yang headphone 20 lebih ringgit ni memang berbaloi sebab harga murah, kabel boleh tukar, kabel pun kuat. Saya dah pakai 6 bulan, setakat ni tak jadi masalah kan. Okey. Dan mengapa saya upgrade headphone ni? Ini harga dia 130 lebih ringgit. 110 lebih, jauh mahal daripada yang headphone ni kan. So mengapa saya beli headphone ni? So saya ada satu headphone yang letak dekat telinga tu, yang besar punya tu headphone, jenama Audio Technica, yang itu 400 lebih ringgit. Headphone tu memang best, tapi suara rosak. So saya memang rindu headphone yang keupayaan tinggi, yang memang dia boleh main music yang berkualiti tinggi kan. Bila saya cakap kualiti tinggi tu, saya ni fokus lebih kepada ketelitian muzik dia. Maksud dia saya dapat dengar segala instrumen secara teliti, secara clear kan. Dan suara penyanyi tu, I nak dengar suara penyanyi tu secara clear kan, nak jelas. Apa yang mereka peminat audiophile cakap, dia seperti nyanyi depan kita ni. Itulah saya. Yang Audio Technica tu dia ada keupayaan tu. Ya. So bila headphone saya tu yang 400 lebih ringgit dah koyak, saya pun nak cari satu gantian lah. Sebab ini dia best tapi tak cukup. So saya buat survey semua tu, banyak audiophile pun ada bagi komen lah, ni headphone ni dia value for money, cubalah kan. 130 kenalah kan, dah macam rindu kan. So saya beli ni daripada, kalau tak silap, Lazada. Okay, so kotak dia sama, lebih kurang sama. Ini headphone dia. Memang headphone unit dia jauh lebih berat daripada ni. Sebab kalau tak silap, dekat sini ada satu driver, satu alat yang mengeluarkan bunyi. Yang ni ada 5. Dan lebih lagi ada bahagian gabungan besi dengan plastik lah. So memang nampak lagi kuat lah, dan lagi tahan asap lah. Okay, kabel dia sama, yang boleh kita pisahkan. So kalau saya ada budget nanti, saya akan upgrade kabel kepada lebih power punya kabel yang lebih, yang lebih berkualiti lah kan. Okay, so perbezaan earphone ni berbanding dengan earphone ni adalah kualiti bunyi dia memang jauh berbeza. Berbeza tu bagus ke tak bagus? Itulah bergantung. Sebab yang ni memang saya dapat dengar detail-detail dia. Bila saya main lagu orkestra, setiap satu instrumen saya dapat dengar dengan jelas. So maksud dia ada satu term sound separation yang pengasingan bunyi tu, bunyi instrumen berlainan. Saya dapat bezakan instrumen tu dengan lebih jelas. Headphone ini memang ada keupayaan yang tinggi. Dengar lagu jazz, suara penyanyi tu memang saya dapat rasa depan saya. Adakah dia secanggih yang macam hi-fi? Mungkin tak. Mungkin tak, tapi dah jauh berbeza dengan ini. Memang dah rasa dekat.
dekat. So tone dia pun nada dia pun, tone dia pun okey. Saya rasa selesa. Biasa telinga saya sensitif lah. So kalau dia frekuensi tinggi sangat, dia tajam sangat lah, bunyi dia tajam sangat, saya tak tahan. Tapi ni okey, saya boleh dengar berjam-jam lah, tak jadi masalah. Bass dia jauh berbeza dengan bass ni. Bass ni kuat, tapi bass ni dia lebih terkawal. So bila kita dengar lagu, macam saya dengar lagu Michael Jackson hari tu, saya dengar ni best. Saya dengar ni nampak macam sesuatu yang saya tak pernah rasa. Bass dia macam solid, dan dia dapat asingkan bunyi dia. So keseronokan saya ni dah ada kelainan sikit. Tapi adakah saya nak cakap ini tak seronok? Tak. Tapi saya dapat rasa sesuatu yang berbeza daripada earphone ni. So earphone ni untuk saya, kalau dengar lagu pop yang sekarang kan, macam lagu-lagu K-pop, Blackpink, semua tu, saya rasa ini tak tahulah, mungkin saya tak suka sangat yang pakai earphone ni sebab detail sangat. Kalau recording dia banyak sangat mix saya rasa dengar banyak sangat detail sangat, mungkin rasa penat sikit lah. Yang ni lebih sesuai, ini tak clear sangat. Ini sesuai untuk orkestra, jazz, yang kita nak fokus dekat instrumen, nak fokus dekat vokal kan. Yang ni earphone kalau main game best, sebab clear, nak dengar tapak kaki kan, footstep clear, dia tarik arah mana kan, depan ke belakang, arah mana ni dapat memberi kita satu image yang bagus. Sound imaging kan, ini bagus. Okey, itu saja yang saya nak berkongsi hari ini. Dia memang lain, headphone memang tujuan lain. Tapi kalau setakat nak relax saja, nak dengar lagu, nak main game relax, tak serius, ini cukup. Ini untuk mereka yang nak serius dengar lagu, dan dengar lagu yang spesifik lah kan. Nak detail dia, nak suara dia lebih ke depan, dia nak main game, nak lebih kompetitif player lah, pemain yang lebih kompetitif, nak dengar apa arah peluru dekat mana, semua tu, tapak kaki dia daripada mana. Ini headphone yang best, yang lebih sesuai. Okey, itu saja yang saya nak kongsi hari ini.